uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Minggu yang lalu kita sudah sampai ayat yang Tidur, ke-9. tidur. Ayat yang ke-8 dan 9. Dan pada ayat yang ke-8 ia adalah tentang permohonan kita agar hati kita tetap tidak dipesongkan sesudah kita diberi petunjuk, sesudah kita baca Quran. Ada orang yang baca Quran tapi fahamnya ke laut. Jadi kita minta pada Allah agar menetapkan hati kita tidak terpesong setelah diberi petunjuk, setelah kita baca Quran. Dan kita mohon Allah kurniakan pada kita, pada hati kita, rahmah. Pada hati kita, rahmah. Dan kita tahu fungsi dan keperluan rahmah ini, antaranya ialah dengan rahmah kita boleh masuk syurga. Dengan rahmah kita boleh selamat dari kacau ganggu Dajjal. Dengan rahmah kita akan bahagia. Kemudian pada ayat 9, satu lagi bentuk kitab yang kita perlu mohon perlindungan pada Allah, kitab catatan amal kita. Jadi kita mohon pada Allah, khususnya sewaktu hari kita dihimpunkan kelak, agar kitab catatan amal kita itu diberi dari arah depan atau dari arah kanan. Diberi dari arah depan atau arah kanan. Dan Allah tidak pernah memungkiri janji. Apa maksud tidak pernah memungkiri janji? Selagi mana kita patuh perintah Allah mengikuti Quran dan melalui kalam wahyunya, melalui sunnah Nabi SAW, Allah akan pasti memberikan kita petunjuk dan hidayah. Dan itu janji Allah. Sebab tu ditutup doa ini dengan Allah tidak pernah memungkiri janji. Kemudian kita nak masuk hari ini ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 berkaitan dengan situasi orang-orang yang kufur, orang-orang yang engkar. Innal ladzina kafaru la tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Pernyataan daripada Quran yang memberikan kepada kita reality check. Daripada awal surah ini, Allah mengetengahkan kepentingan pegangan kita terhadap Quran. Allah mengetengahkan kepentingan pegangan kita terhadap Quran. Namun kerana rapatnya kita dengan dunia, maka kita ada tanggapan-tanggapan lain, ada idea-idea berbeza berkaitan dengan apa yang menguntungkan. Apa yang menguntungkan. Lebih-lebih lagi bagi orang-orang yang engkar, tidak mahu menerima, tidak mahu membaca, malah menolak daripada menerima panduan wahyu seperti Quran. Orang-orang yang engkar ini, dia menganggap bahawa cukup bagi dia harta, anak ataupun pengikut. Aulad dekat situ sama ada anak, aulad adalah orang bawah, pengikut, followers. So, sekarang ni Allah beritahu satu reality check. Bahawa orang-orang kafir, dia rasa harta dan anak dia tu cukup untuk selamatkan dia. Perkataan menyelamatkan itu Allah guna kalimah tughni. Tughni. Tughni ni kata akar dia ghina. Ghina ni kaya. Ghina ni kaya. Kita translate sebagai kaya. Maksud asal ghina adalah cukup.
Maksud asal ghina ialah cukup. So, hari-hari sebenarnya kita diberikan rasa kaya oleh Allah. Tinggal lagi kita tak berapa nak faham. Kadang perasaan kita pun kita tak faham kan. So, rasa kaya ni macam mana? Kita rasa cukup dan tak perlu lagi. Contohnya, kita baru lepas makan malam, perut sudah kenyang. Kan? Kalau disua lagi, kita rasa, dah, I'm full already. So, waktu itu kita rasa kaya. Kita rasa cukup, tak perlu lagi kepada makanan. Tapi besok masih perlu. Besok masih perlu. So, kita sering kali melalui pengalaman merasa kaya tu, merasa cukup. So, orang-orang kafir, dia rasa apa yang dia ada, melibatkan harta dan pengikut, bagi dia itu cukup. Bagi dia itu cukup. So, kalau kita tengok realiti dekat keliling kita, ada yang rasa cukup dengan pencapaian dunia dia. Kan, selamanya dia rasa, aku tak perlu belajar agama. Tak sembahyang pun aku kaya. Kan, aku tak, tidak mengaji pun, perniagaan aku booming. Aku masih untung juta-juta. So, bagi dia harta dan anak cukup minallahi syai'a. Daripada Allah sedikit pun. So, dia rasa anak dan pengaruh dia itu boleh selamatkan dia dari azab Allah. Dan Allah kata, tak. Harta dan anak tidak berguna sedikit pun. Malah, dua perkara yang disebut ini, harta dan anak, itulah sebenarnya yang menyebukkan kita. Apa yang kita kejar hari-hari? Harta dan nak membesarkan anak. Nak meramaikan pengikut. Nak membanyakkan followers. Kan kalau zaman sekarang ini, followers itu menjadi kegilaan. Setiap hari, apa saja yang dilalui dijadikan konten untuk memuaskan hati followers. Semuanya untuk siapa yang mengikuti dia. Kan. Tapi satu benda yang dia tertinggal ialah kerana sibuknya dia mengumpul harta dan malah kaitan harta dengan anak, kadang bila ditanya kenapa sibuk sangat dengan dunia, nanti siapa yang nak bagi anak bini aku makan? Alasannya mencari harta tu kerana anak. Sedangkan ilmu agama yang boleh melahirkan akhlak, yang itu tidak pula dikejar-kejar, tidak pula bersungguh untuk dapatkan. Sedangkan si anak nanti bila dia dah besar, dia boleh cari sendiri. Makan pakai dia, biar dia usaha sendiri. Kenapa kita perlu bersusah payah untuk cari bagi pihak mereka? Itu yang kadang orang boleh kumpul harta. Kan? 7-8 keturunan tak habis makan. Akhirnya, apa yang sepatutnya menjadi prioriti mengenal Tuhan diabaikan. Dan di hujung Allah kata, harta dan anak yang tidak membawa kepada mengenal Tuhan, itu semua kelak akan menjadi bahan bakar api neraka. Wa ulaika hum waqudun nar. Ulaika, semua itu. Semua yang mana? Orang kafir yang kumpul harta dan ada ramai pengikut, semua itu akan jadi bahan bakar api neraka. Menariknya, pernyataan ini datang setelah Allah memperkenalkan kitab Quran dan kitab amalan kita. Perlu diingat perkataan kafara
Seperti yang pernah kita lalui kelas sebelum ini, kafara bermaksud apa? Tutup. Bukan tak ada, pengetahuan tu ada, tapi dia enggan terima. Dia deny, dia tutup. So begitulah malang bila kita tidak ambil peduli tentang perkara yang menjadi prioriti. Dan ayat ini latar belakang kisah dia ketika umat Islam berjaya menang perang Badar. Orang-orang Yahudi dia cuba nak sakitkan perasaan sahabat-sahabat yang baru pulang dari perang Badar ni 313. Dia cuba nak sakitkan. Dia kata macam mana? Alah, korang ni perang ni tak ada benda sebenarnya. Sebab nanti korang ni akan hadapi tentangan yang lebih besar. Sedangkan Badar itulah perang yang besar. 1,000 lawan 300. Itu perang yang sangat besar. 313 tanpa ada sebarang persediaan. Itu perang yang sangat besar. Tapi diperlekehkan oleh orang Yahudi. Malah orang-orang Yahudi ni kata, orang Mekah tu bukan hebat pun. Maka Allah turunkan ayat ini, beritahu pada orang-orang Yahudi itu, harta dan anak-anak mereka tidak akan dapat membantu mereka apa-apa pun. Jangan sangka kerana mereka ada pengalaman berperang, mereka ada harta yang banyak, mereka ada anak dan pengikut yang ramai, itu akan dapat menyelamatkan. Dan jangan sangka dengan mereka dapat ada banyak posisi keduniaan, menjadikan mereka bangga diri dan jadi lebih berbanding orang lain. Tidak. Tu wa ulaika hum waqudun nar, mereka menjadi bahan api neraka. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu biayatina fa akhadhahumullahu bidzunubihim wallahu syadidul iqab. Keadaan orang-orang kafir itu sama seperti ahli keluarga Firaun. Ala Firaun, orang-orang Firaun. Allah nak beritahu bahawa orang-orang Yahudi yang memperlekehkan sahabat setelah perang Badar ini, orang-orang yang kufur itu, mereka kufur kerana harta. Dan kufur kerana harta ini, dia sama kedudukannya macam Firaun. Firaun dulu disebabkan dia kaya dan pengaruh dia besar, maka dia memekakkan telinga, tak nak dengar dakwah Nabi Musa. Tahukah kita bahawa Firaun itu, dia menjadi kerajaan Mesir ni menjadi kaya raya bermula daripada peristiwa kemarau Nabi Yusuf. Cuba bayangkan kalau kemarau 7 tahun. Dan yang ada maklumat tentang kemarau itu hanya kerajaan Mesir. Kan kalau kita boleh gambarkan, dekat sekitar kerajaan Mesir itu ada kerajaan-kerajaan lain yang juga ada hasil mahsul negara. Dan yang tahu ada maklumat tentang kemarau mana? Mesir je. So tahun pertama, ya, dorang masih ada, boleh survive. Masuk tahun kedua kemarau, hasil semakin kurang. Tapi dilihat Mesir melimpah ruah. Masuk tahun ketiga, mereka sudah habis. Negara sekitar sudah habis. Apa lagi yang nak dibelanjakan? Habis. So nak tak nak, dia terpaksa beli daripada kerajaan Mesir. Minta bantuan dari kerajaan Mesir. Tahun ketiga. Tahun keempat,
Tahun kelima, duit sudah habis, apa lagi yang mereka boleh tawarkan? Nak tak nak terpaksa gadaikan tanah dan akhirnya gadaikan kerajaan untuk kekal hidup. 7 tahun. 7 tahun. So, hasil daripada jasa Nabi Yusuf memerintah Mesir dengan sangat dedikasi berdasarkan panduan wahyu, maka negara Mesir menjadi kaya raya. Naik, timbul menjadi kuasa besar. Kekayaan itu diwarisi sampai kepada Firaun Nabi Musa. Kerana kaya, maka dia menjadi sombong. Bukan tidak didatangkan peringatan, ada dalam surah Ghafir. Menteri Keuangan dia sendiri sebut, orang lupa ke tentang seorang Nabi dulu yang pernah datang ke Mesir ni? Yusuf namanya. Setelah dia mati, korang berdoa agar tidak lagi ada Nabi seperti itu wujud di negara Mesir. Itu kata-kata Menteri Keuangan dia dalam surah Ghafir. Serupanya tuan-puan, kaya ini, merasa kaya, merasa cukup, banyak harta, dia ada risiko. Risikonya apa? Hati kita akan mudah kufur. Terlalu kaya akan mudah kufur, terlalu miskin juga dekat dengan kekufuran. Yang selamat mana? Tengah-tengah. Yang selamat tengah-tengah. So, kalau kita berharta, jangan sampai harta itu menjadi asap. Sampai hati kita kelam, tak nampak akhirat. Yang nampak bagaimana nak tambah lagi dan nak tambah lagi dan nak tambah. So, kada bi ali fir'aun walladina min qablihim. Keadaan orang-orang kufur itu sama seperti keadaan Fir'aun dan orang-orang yang terdahulu dari mereka. Malah bukan saja Fir'aun, ada kaum terdahulu, kaum Ad, kaum Samud yang memiliki kerajaan dan kekuasaan yang luar biasa. Kerana sayang dunia, mereka sanggup melawan Nabi masing-masing. Sedangkan kalau ikut realiti Nabi SAW, bukankah dia anak yatim? Dia selalu bantu orang miskin. Dia orang yang Al-Amin dipercayai. Bagaimana orang ini bila dilantik dan dia declare dia jadi Nabi, pemimpin-pemimpin Mekah sepakat untuk tolak. Why? Belum lama sebelum itu mereka sepakat untuk terima. Inilah orang yang paling dipercayai. Kan? So, kadzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bi dzunubihim. Mereka mendustakan ayat kami. Mendustakan tanda-tanda yang kami bekalkan. Ayat di sini boleh jadi ayat-ayat makru'ah yang boleh dibaca, Al-Quran. Atau ayat-ayat manzurah, ayat yang boleh dilihat. Alam ini, peribadi Nabi, akhlak Nabi. Begitu baik punya manusia, mereka tetap tak nak percaya. Bukan mereka kata bohong, mereka tak nak percaya. Kazzabu. Dan kazzabu ada sabdu. Ada sabdu pada huruf zal menunjukkan mereka punya intensity. Berkali-kali tak nak. Tak mahu. Lalu Allah kata apa? Fa'akhadhahumullahu bizunubihim. Allah seksa mereka disebabkan kesalahan-kesalahan yang mereka buat. Allah seksa mereka disebabkan kesalahan yang mereka buat. Wallahu syadidul iqab. Allah maha berat azab seksanya. Dan iqab, iqab dalam bahasa Melayu kita
sudah mengambil perkataan iqab ni, kita gelar sebagai akibat. Akibat. So, kesan daripada perbuatan mereka yang gila harta, gila pengaruh, melupakan Tuhan, maka Allah akan menyeksa mereka kerana apa yang mereka buat. Wallahu syadidul iqab. Kemudian, qul lilladzina kafaru. Sebut begini wahai Muhammad. Qul, itu arahan dari Allah kepada Nabi untuk sebut realiti ini depan orang kafir. So, rupanya dalam pendekatan kita berdakwah ni, dia bukan hanya berbentuk ayat-ayat yang manis, ayat-ayat yang ada tolak ansur, ada toleransi. Tetapi dakwah juga mengandungi ayat-ayat yang jelas, tegas. Kalau perlu sebut neraka, sebut neraka. Perlu sebut dosa, sebut tentang dosa. Dan sekarang Allah ajar Nabi, sebut begini. Sebut kepada orang kafir tu. Apa nak kena sebut? Satu gelabun, kamu pasti kalah. Waktu syaruna ila jahannam. Dan kamu akan dihimpunkan dalam neraka jahannam. Ini Allah suruh Nabi sebut. Kita berani sebut pada rakan-rakan kita non-Muslim. Korang kalau tak ikut Quran, korang pasti akan kalah. Dan lepas kalah, korang semua akan dihimpunkan dalam jahannam. Wa bi'sal mihad, itu seburuk-buruk tempat. Wah, ya. Allah arahkan Nabi sebut begitu. Nak bagi tahu bahawa agama ini, gaya hidup ini bukan main-main. This is a serious business. Sebab lazimnya orang-orang yang kaya, ramai pengikut, berpengaruh, dia rasa dia tak mungkin kalah. Siapa boleh sentuh dia? Aku influencer kot. Aku ada pengaruh. Aku ada duit. Aku boleh belilah. Sekarang Allah ajar Nabi. Orang-orang jenis macam ni, beritahu dia satu realiti pahit. Apa dia? Mereka akan dikalahkan. Dia sekarang mereka rasa mereka nampak kuat. Ni Zainis ni, yang pegang ekonomi dunia. Satu labun, kamu akan dikalahkan. Kamu akan dikalahkan. Dia dengan kuasa yang dia ada, seluruh dunia senyap tentang apa yang dia buat. Sekarang penduduk Palestin dah berundur sampai ke Rafah. Dah bertemu dinding. Sekarang Allah beritahu, satu labun, kamu pasti akan kalah. Tuan-puan, ayat Quran ini, dia benar-benar mencabar iman kita. Bagaimana kita nak percaya mereka akan kalah. Depan mata kita mereka sangat berkuasa. Tapi Allah kata apa? Mereka akan kalah. Sinilah diuji iman kita. Mahu percaya atau tidak. Kan ayat sebelum ni Allah sebut tentang innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak pernah mungkir janji. Ini salah satu dari janji Allah. Orang-orang kafir pasti akan kalah. Waktu syaruna ila jahannam, mereka akan dihimpunkan dalam neraka. Wa bi'sal mihad. Itu adalah seburuk-buruk tempat. Perkataan mihad, dia punya kata akar mahdi.
Mahdi. Dia ada apa nama? Kata-kata ulama. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu, itu hadis Nabi. Tuntutlah ilmu daripada buayan ke liang lahat. So, mihat ni, gambarannya ialah buayan. Buayan. So, Allah menggambarkan neraka untuk orang-orang kafir ini. Kamu nanti akan menetap di neraka seolah-olah kamu sangat mengidamkan tempat rehat macam dibuai. Jadi keinginan nak masuk neraka tu, Wabik Salmihat ni, seburuk-buruk tempat yang menjadi tempat rehat. Buai kan tempat rehat. So, ini ayat sarkastik diberikan kepada orang-orang kafir. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Dan sungguh telah ada satu tanda bagi kamu ketika dua pasukan yang bertemu. Sebelum ni Allah ada sebut tentang orang kafir yang bangga dengan harta. Kemudian Allah kata tentang kamu akan pasti kalah. Ada bukti tak bahawa mereka kalah? Ya, Allah buktikan melalui perang Badar. Sungguh telah ada satu tanda pada kana lakum ayah fi fi'atainil taqata. Telah ada satu tanda, satu petunjuk, bukti bagi ayat yang di atas, ketika dua pasukan yang telah bertemu. Ini perang Badar. Perang Badar. So, fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Satu pasukan berperang pada jalan Allah. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Satu pasukan berperang pada jalan Allah. Dan Allah tidak sebut siapa yang berperang pada jalan Allah ni. Allah cuma kata fi'atun, ada satu pasukan. Kenapa tak sebut walladzina amanu tuqatiluna fi sabilillah, dan orang beriman berperang di jalan Allah? Allah cuma kata fi'atun, one group. Kenapa? Kerana kalau disebut ayat tu akan jadi panjang. Ayat tu akan jadi panjang. Orang beriman tak perlu disebut. Orang beriman tak perlu disebut. Tapi pihak yang lagi satu, wa ukhra, pihak lagi satu, Allah sebut kafirah, orang-orang kufur. Dan satu lagi golongan, orang kafir. Wa ukhra kafirah yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Ini bukti bagaimana Allah kalahkan pihak musuh. Caranya macam mana? Sewaktu bertembung dua pasukan, satu pasukan orang beriman, satu pasukan orang kafir. Sekarang Allah cerita, orang-orang kafir, dia nampak pihak lawan, dia nampak orang beriman, dua kali ganda lebih ramai. Yarawnahum mithlaihim, kan perang Badar 1000 lawan 300. Apa yang tergambar, yang nampak dekat mata-mata orang kafir ialah dia nampak pasukan tentera Islam 2000 orang. Yarawnahum, mereka nampak, mithlaihim, seperti mana mereka, ra'yal ain, 2 kali lebih ramai. So penafsiran pertama, orang-orang kafir nampak orang Islam 2 kali ganda lebih ramai dari mereka.
Itu cara Allah menangkan orang beriman. Tafsir pertama, orang kafir nampak 2 kali ganda lebih ramai. Penafsiran kedua, waktu itu orang Islam nampak orang kafir itu 2 kali ganda lebih ramai. Sedangkan bilangan mereka sebenarnya 3 kali ganda. Maksudnya apa? Orang Islam nampak orang kafir ni sedikit. Tak ramai mana. Lebih kurang 1,000 lebih je. Atau lebih kurang 600 lebih je ni. Kita 300, diorang lebih kurang 600. Allah gambarkan mereka lebih sedikit. Tapi bagi orang kafir, mereka lihat pasukan tentera Islam lebih ramai. So, rupanya, cara Allah menangkan, cara Allah beri kita jalan keluar dari apapun kemelut hidup kita. Kan waktu ini Perang Badar merupakan kemelut besar dalam kehidupan orang-orang beriman. Namun cara bantuan dari Allah datang dalam bentuk yang tak pernah terfikir. Itu bantuan. Para sahabat mana pernah cerita tentang kami nampak dorang sikit je. Tak. Yang mereka cerita tentang dia rasa takut, dia rasa gerun. Pengalaman berkaitan dengan Perang Badar. Yang Umar cerita adalah tentang dia baru nak tetak, kepala orang tu dah melayang. Itu pengalaman Umar. Dia baru nak tetak orang tu, kepala dia dah melayang. Itu bentuk-bentuk bantuan. Rupanya tuan-puan, kalau kita berada di belakang kehendak Allah, apa maksudnya? Kalau kita tetap dengan Quran dan tetap patuh dengan syariat, Allah akan beri bantuan-bantuan yang special untuk kita. Pasti. Dan sekarang Allah beri contoh. Macam mana Allah bantu? Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Allah sentiasa yu'ayyidu. Tengok ada sabdu. Sentiasa beri bantuan binasrihi. Dengan bantuannya. Sentiasa menolong. Dengan bantuannya man yasha. Siapa yang dia mahu. Itu maksud pertama. Siapa yang dia mahu. Maksud kedua man yasha ialah Allah akan beri bantuan dia kepada siapa-siapa saja yang mahu dibantu. Mahu dibantu. So, kalau kita mahu dibantu, kembali kepada awal surah ini, Allah perkenalkan Quran. Mahu dibantu, jom. Kita banyakkan baca Quran, banyakkan faham Quran. Nanti hidup kita akan jadi lebih mudah. Kerana bantuan-bantuan dari Allah. Sebab kadang kita menilai, melihat kemenangan ini bukan dari sudut, bukan dari mengikut standard Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, kita ambillah kes Palestin. Bagi tuan-puan, Palestin ni perlu dapat apa sehingga kita kata dia menang? Merdeka. So, kira kalau Palestin tu merdeka, maka itulah kemenangan. Adakah dengan merdeka, maka mereka menang? Atau adakah dengan mereka dapat semula tanah dan rumah yang dijajah tu, baru kita kata mereka menang? Atau apa sebenarnya? Bebas Masjidil Aqsa itu dikira sebagai menang? Sedangkan sebelum ni, 2 kali dah Masjidil Aqsa tu bebas. Sewaktu zaman Umar Al-Khattab
dan suatu zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi waktu itu tidak digelar sebagai Islam telah menang. Siapa sebenarnya standard kemenangan tu? Kalau kita tidak jelas tentang maksud menang, maka kita boleh jadi tidak perasan apa bentuk-bentuk bantuan, pertolongan dari Allah. Dan kalau tak sedar Allah bantu, macam mana kita nak rasa gembira dan bersyukur? Tak gitu. Kan? Kita ambil contoh anak kita. Anak kita yang menginjak usia remaja. Kan remaja ni dia banyak dia punya, dia sedang mencari identiti. Dia dalam fasa rebel. Selalu tak ngam dengan mak, tak ngam dengan ayah. Ditanya sepatah, jawab sepatah. Kenapa jadi macam tu? Sebab dia belum faham tentang hidup. Dan dirasakan mak dan ayah ni cuba mengikat dia. Dia mahu bebas. Tapi dirasakan mak dan ayah ni terlalu mengongkong, mengikat. Akhirnya bertembung antara anak dan mak bapak. Sedangkan mak bapak tak pernah ada ill intention pada anak. Mereka mahu anak mereka dapat yang paling baik. So, menang di sisi mak bapak berbeza dengan apa yang diimpikan oleh anak. So, sekarang ni menang di sisi Allah, standardnya berbeza dengan menang yang kita mahu. Kalau kita rasa Palestin itu perlu bebas, merdeka. So, Malaysia juga sudah lama merdeka. So, adakah kita boleh isytihar yang Malaysia sudah menang? Kalau kita rasa standard menang tu, Palestin dapat tanah dia semula. Kita ada tanah, kita gadai tanah kita dekat Malaysia ni. So, adakah selama ni bila kita ada tanah, kita declare yang kita sudah menang? Jeng, jeng, jeng. So, dalam surah An-Nasr, Allah memberi garis bawah bentuk kemenangan. Allah kata apa? Salah satu bentuk kemenangan ialah Al-Fathu, pembukaan, dan wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu nampak manusia beramai-ramai masuk dan mahu memahami agama ini. Kesan daripada perang di Palestin, ramai influencer yang sebelum ni non-Muslim masuk ke dalam agama ini. Rupanya kita sudah menang. Allah sudah beri bibit-bibit kemenangan. Tapi ada tak ungkapan-ungkapan syukur? Tak. Ada tak kita teruskan perjuangan kita untuk terus bertasbih? Kerana arahan selepas tu apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. 3 perkara besar kita perlu buat. Tasbih, tahmid dan istighfar. Mahu kenal tentang tasbih? Kena bacalah 7 surah yang dimulakan dengan tasbih. Yang itu benda lain. Tapi sebab kita nak clear apa bentuk bantuan sehingga kita boleh menang tu. Sebab menang ikut standard Allah Subhanahu Wa Taala. Rakyat Palestin sudah lama menang. Menang dari sudut apa? Lihat saja iman mereka. Tak tercapai kita nak dapat iman macam tu. Diuji oleh Allah bertalu-talu. Ujian paling dahsyat. Kematian sanak saudara depan mata. Mereka masih boleh mengungkapkan
Alhamdulillah pada Tuhan. Kita baru hilang anak kunci. Menyalahkan orang keliling. Sampai jiran tak terlibat pun kita salahkan juga. Tuh, kan. So, begitulah tuan-puan. Palestin telah lama rapat dengan Quran. So, tinggal lagi kita melihat kesan kehidupan yang rapat dengan Quran itu menghasilkan hero-hero seperti mana orang di Palestin. Rakyat Malaysia perlu bertindak segera. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Allah akan bantu dengan bantuannya pada siapa-siapa yang mahu. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Contoh di atas itu ialah pengajaran bagi orang yang benar-benar sudah terbuka mata hati. Apa contoh di atas? Allah kata Allah bantu. Bantu bagaimana? Kita sendiri mencari Tuhan. Nanti Allah bantu. Peristiwa pertembungan, peristiwa perang Badar, banyak bantuan-bantuan yang Allah beri, itu merupakan pengajaran besar. Ibrah. Pengajaran li ulil absar. Bagi orang-orang yang benar-benar melihat. Dan basara, lihat dengan pemikiran yang dalam. Lihat dengan mata hati. Dia nampak realiti sebenar. Dia bukan ikut-ikut cakap orang. Orang tu cakap macam ni. Macam ni kot. Orang ni cakap macam tu kot. Tak. Dia sendiri menilai dan menganalisa. Dia bukan sekadar lihat, tetapi fikir apa kesudahan yang boleh berlaku. Dia bukan saja nampak yang tersurat, tetapi yang tersirat. Begitu. Okay, next. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Kalau tadi orang-orang kafir itu kerana kemewahan mereka sanggup menentang Nabi. Dan Allah janjikan orang-orang kafir itu pasti akan kalah. Dan cara dikalahkan dalam bentuk bantuan yang kita tak pernah terfikir. Sekarang Allah beritahu tentang ujian besar yang dihadapi oleh manusia. Apa dia? Keinginan-keinginan syahwat. Ni. Keinginan-keinginan syahwat ni. Ini ujian besar bagi setiap manusia. Cuma dalam konteks ini, secara spesifiknya, lelaki. Allah kata apa? Dihias bagi manusia. Asalnya dunia ni tuan-puan, dunia, kata akar dia dana. Dana ni ada dua maksud. Pertama yang dekat, kedua rendah. Dana ni ada dua maksud. Pertama dekat, yang kedua rendah. So, dunia sebenarnya adalah tempat level kehidupan yang paling rendah. Yang paling rendah. Contoh macam ni lah. Tuan-puan pernah pergi wakaf Cik Ye? Padang besar ke wakaf Cik Ye ke? Kan? Cari baju jersey. Cari baju jersey untuk anak. So, bila tengok harga, ada harga yang ratusan ringgit,
Ada harga yang 7.80, ada harga yang 40, ada harga dia longgok 10 RM5. Sedangkan bentuknya hampir sama. Kan? Yang ni baju Manchester. Katalah pasukan bola Manchester. Yang ni harga 100. Tapi yang berletak pun Manchester juga, harga RM5. Lepas tu kita tanya, kenapa beza sangat harga sedangkan baju sama? Oh, yang ini grade A. Yang kurang sikit ni grade B, yang ni grade C. Yang atas ni ini reject kilang. Reject kilang. Tuan-tuan, hidup dunia ini adalah kehidupan paling rendah. Level reject kilang tu. Dan pada kehidupan paling rendah ni, Allah hias supaya nampak cantik. Punyalah rendah level hidup kita. Kita dekat dunia ni, senang sangat kita jatuh sakit dan senang sangat untuk kita cedera dan senang sangat untuk kita mati. Dengan nyamuk pun kita kalah. Dengan tikus pun kita kalah. Dengan bakteria pun kita kalah. Itu standard level dunia. Cap ayam. Hari-hari lapar nak makan. Itulah standard dunia. Langgar dinding, kita yang luka. Jatuh tangga, patah kaki kita. Itu standard level hidup dekat dunia. Paling rendah. Dia tak ada lagi kehidupan lebih rendah dari itu. Sebab ada orang kata, Ustaz, adalah neraka. Neraka bukan kehidupan. Neraka itu tempat seksaan, bukan kehidupan. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak hidup dan tidak mati di dalamnya. Dalam neraka. Bukan kehidupan. Dan kehidupan paling tinggi, syurga. So, dunia ni kat tengah-tengah. Dia hidup paling rendah. Level paling rendah dunia. Paling tinggi syurga. So, sekarang Allah beritahu, level hidup di dunia ini yang Allah sudah hias. Especially untuk nafsu manusia, terutamanya lelaki. Senarai pertama, lelaki paling suka wanita. Kalau tanya wanita, senarai utama dia bukan lelaki. Satu, untuk tarik perhatian lelaki, Allah tawarkan bidadari dalam syurga. Namun bidadari bukan digunakan untuk menarik perhatian wanita. Lelaki memang built-in. Inilah senarai keutamaan. Apa yang dia suka. So, tak perlu meneka-neka suami kita suka apa. Ini Allah dah list downkan. Senarai keutamaan. Benda pertama yang disuka wanita. Itu nafsu lelaki suka. Dan senarai ini boleh jadi tak ada kaitan dengan wanita. Punyalah dia nampak. Ialah benda dihias, di make up kan cantik. Maka lelaki akan sungguh-sungguh kejar senarai ini. Pertama wanita, kedua anak, ketiga harta yang banyak bertimbun qanatiril muqantarah. Harta yang banyak bertimbun. Harta yang bagaimana? Minaz zahabi wal fiddah. Daripada emas dan perak. Wal khailil musawwamah. Dan kuda. Kuda yang terkenal. Kenapa kuda? Kuda kan kenderaan. Sampai sekarang digunakan istilah kuasa kuda bagi kereta. Kenapa tak kuasa unta? Tak, kuasa kuda. Ada jenama kereta yang guna lambang kuda, harganya bukan main, tak masuk akal.
pun guna kuda. Quran menitahkan kuda memang jadi idaman lelaki. Wal an'am, dan binatang ternak, wal harf, dan tanah kebun. Ini senarai keutamaan. Mana-mana lelaki dia akan tertarik, terpikat dengan benda-benda ini. Zalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua senarai ini mata. Mata lazimnya diertikan sebagai kesenangan. Namun maksud asal mata begini. Sebab mata ni dia adalah bahasa Arab klasik. So orang-orang moden dia dah tak guna dah maksud mata yang asli ni. Dia selalu translate mata sebagai kesenangan. Maksud asal mata ialah alat-alat yang menyenangkan kerja. Alat-alat yang menyenangkan kerja. Contohnya kalau kita ada periuk, kita perlu apa untuk bersihkan periuk tu? Berus. Berus tu mata. Kalau kita mahu menggemburkan tanah, kan? Menggemburkan tanah, kita perlu apa untuk gemburkan tanah? Cangkul. Cangkul tu mata. Sekarang Allah sedang beri gambaran, ya nafsu kau suka benda-benda ini, dan rupanya benda-benda ini bukannya matlamat untuk kau kejar sungguh-sungguh. Tak. Kau jadikan itu sebagai alat untuk kau senang hidup dekat dunia. Bukan dijadikan matlamat, tak. Isteri itu jadi alat supaya kau senang beribadah. Anak tu jadi alat supaya kau senang rapat dengan Tuhan. Harta itu menjadi alat supaya kau boleh bersyukur. Itu yang Allah mahu. Zalika mata'ul hayatid dunya. Sebab semua ini sementara. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang sebaik-baiknya. Tadi Allah sebut tentang mihad. Sekarang Allah guna ma'ab. Mihad, tempat kembali dekat neraka. Untuk di syurga, husnu ma'ab. Kehidupan yang lebih baik dekat dunia. Dari dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya. So, kita sudah pun diberi kemudahan oleh Allah. Tak perlu mencari-cari suami kita suka apa. Ini senarainya. Yang susah nak faham ialah wanita. Sebab tak ada senarai. Tak ada. Malah, untuk syurga, lelaki ada bidadari. Perempuan, tak ada bidadara. Tak ada, tak ada. Tak ada. Itu istilah tu nak menyedapkan hati je. Tak, tak ada. Habis tu perempuan dapat apa? Perempuan dapat apa yang perempuan mahu. Apa yang perempuan mahu? Janganlah tanya saya lelaki. Perempuan akan dapat apa yang dimahu. Contoh, sebelum kita tutup lagi 5 minit. Contoh, Allah pernah cerita tentang gambaran syurga dalam beberapa surah. Antara surah yang menarik untuk kita lihat ialah surah Ar-Rahman. Ini gambaran tentang syurga yang menepati kehendak wanita. Gitu. So,
Allah sebut tentang syurga. Okey. Muttaqiina ala furush. Muttaqiina ala furush. Batainuha min istabraq. Wajanal jannataini dan. Mereka duduk, siapa yang duduk ni? Orang-orang yang masuk syurga ni, mereka duduk, sebelum sampai tempat duduk ni, dia zawata afnan fihima ainani tajriyan. Ini ada dahan-dahan yang besar. Kemudian dalam syurga itu ada mata air yang mengalir. Mata air yang mengalir. Lazimnya disebut sungai yang mengalir. Kali ini mata air yang mengalir. Boleh jadi mata air itu sumber. So bila dia mengalir, dia menghasilkan air terjun. Allah sedang gambarkan dekat syurga ada air terjun. Fihima ainani tajriyan. Ada mata air yang mengalir. Fihima min kulli fakihatin zaujan. Ada air terjun, gambarannya air terjun. Kemudian dekat tepi-tepi itu ada buah-buah yang berpasang-pasangan. Gambarannya air terjun dan ada buah-buah. Okay. Kemudian muttaqiin. Dekat tepi air terjun tu ada tempat duduk. Mereka duduk dekat situ. Muttaqiin ala furush. Di atas bantal. Nak tanya, Kak Noh pergi berkelah tepi air terjun, bawa bantal je. Janganlah gambarkan ni. Taklah Ustaz, tak bawa. Kan kita bawa kerusi healing kita tu kan, bukan bawa bantal. Tapi ini Allah gambarkan, dekat tepi air terjun tu ada bantal. Furush. Dan sekarang tengok. Apa ciri bantal tu? Batainuha min istabraq. Bantal tu, isi dalam dia ialah sutera tebal. What? Isi dalam bantal kita, isi dalam sponge. Bantal kita isi dalam tu kekabu. Ini isi dalam bantal tu sutera tebal. Sekarang saya nak tanya. Cuba tanya mana-mana lelaki. Dia ada kisah ke bantal tu isinya apa? Tanya suami kita yang dah bertahun kahwin tu. Bang, bantal kita kat rumah isinya apa bang? Ada lelaki ambil tahu pasal isi bantal? Tak. Kenapa detail macam tu Allah beritahu? Kerana benda ini sangat disukai oleh wanita. Wanita kan suka kalau pegang langsing. Ini kain apa ni Ni lycra kot. Ini cantiknya cawan ni. Wanita kan suka benda-benda yang begitu. Yang minuscule, yang detail, yang corak-corak ni. So, bila Allah cerita tentang syurga, Allah cerita detail. Ini bahannya apa, dicipta dari apa, dalam bantal ada sutera, itu isi dalam. Kulitnya tak tahu. Dan itu level bantal outdoor. Belum cerita bantal dalam rumah. Belum. Belum cerita bantal di ruang tamu. Belum. Belum cerita bantal dalam bilik. Belum. Ini bantal outdoor. Sudah mewahnya yang bukan-bukan. So, sengaja Allah tak beritahu wanita dapat apa. Tetapi Allah beritahu melalui sifat syurga. Bila wanita baca dan dia faham, dia rasa puas. Biarlah laki aku dapat bidadari. Yang penting aku masuk syurga. Aku rasa puas dengan apa yang aku bakal nikmati. Sebab perempuan tak semua sama. Ada perempuan yang dia punya hidup trauma dengan lelaki.
So lelaki bukan jadi pilihan utama dia. Ada yang melalui hidup dengan penuh berdikari. So dia tak perlu kepada benda-benda semacam ni, tak. So begitulah. Tuhan yang mencipta kita sangat faham dengan kehendak manusia. Lelaki simple. Tapi untuk wanita, Allah sediakan gambaran-gambaran dalam syurga. So, untuk kita nikmati itu, kena berusaha faham Quran. Barulah kita rasa, wow, aku mahu masuk syurga. Barakallahu li walakum, 10 suku. So, kita berhenti dulu pada ayat 14. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan di waktu dan masa yang sama insyaAllah. Dan kita sudahi dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau saya nak tanya boleh Ustaz? Boleh. Ustaz. Saya ada 2 soalan ni. Yang pertamanya pasal yang gambaran yang apa wanita akan dapat ni. Ini khusus dia bagi untuk wanita aja ke dan lelaki hanya dapat bidadari saja ke macam mana? Dia dapat menikmati yang sama dengan wanita punya ke macam mana Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua ni macam surah An-Nas tu. Dalam tu dia ada sebut apa ni? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Dalam Orang cek kalau orang cek pakai pemahaman orang, mana nak cek? boleh unmute tak kita nak Ada. tanya Ustaz je. Lepas tu Ustaz, saya nak tahu dalam ayat tu dia kata kita kena taubat lepas tu kan? Yang last kali tu tawwaba, tapi bila saya cek dengan dia punya istighfar dia yang dikatakan Rasulullah selalu amalkan semasa dia dah mendapat apa ni yang masa-masa dia dah nak akhir-akhir ayat dia dah disempurnakan agama ni semua kan. Dia berbunyi berbentuk macam ni, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Jadi saya tak nampak yang perkataan taubat tu kat situ. Macam mana tu Ustaz? Okey. Saya jawab yang pertama dulu. Untuk lelaki dan wanita, kedua-duanya akan dapat apa yang mereka mahu. Kedua-duanya akan dapat apa yang mereka mahu. Malah, kalau dalam suratul Rahman ini, Allah sebut, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Siapa-siapa yang ada rasa takut sewaktu dia berdiri di hadapan Tuhan. Maqama rabbih ini berdiri di depan Tuhan. Senang kita translate, siapa-siapa yang rasa takut sewaktu dia baca Quran dalam solat, berdiri depan Tuhan, jannatan, dia dapat 2 syurga. Berapa? 2 syurga. So tuan-tuan pilih, syurga pertama nak apa, syurga kedua nak apa. So tak kira lelaki ke perempuan, dia akan dapat apa yang dia mahu. Tapi dalam senarai tadi tu, Allah dah tahu lelaki pasti mahu perempuan. Satu berulang kali, acap kali disebut dalam Quran tentang bakal dapat perempuan, bakal dapat bidadari, bakal mahu dilayan. Begitu. Tapi ada juga dalam bentuk yang lain, kalau dalam surah Tur, mereka dapat masuk syurga dengan ahli keluarga, dengan anak cucu. Kerana dahulu dekat dunia mereka begitu sibuk takutkan anak cucu dia ini sesat barat, tidak ikut Quran. Mereka rungsing siang malam terhadap anak cucu ni. Akhirnya Allah beri ganjaran, beri balasan, dia dan anak cucu dia masuk ke dalam syurga. Walaupun realitinya iman anak cucu
tidak seteguh iman mak bapak. Itu dalam surah Tur. So, kita bila dapat masuk syurga, dan itulah impian kita, Allah akan beri apa yang kita mahu. Pertama, Allah akan beri apa yang kita mahu. Lepas dapat apa yang kita mahu, Allah akan beri apa yang Allah mahu beri pula. Yang itu yang kita tak tergambar. Apa yang Allah nak beri? Sangat banyak. Dan tak tergambar. Allah pernah beritahu pada Nabi SAW dalam surah Ad-Duha. Kan, kami akan beri pada engkau sampai engkau puas. Allah kata apa? Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan beri engkau sampai engkau reda, sampai engkau puas. Manusia ni pernah puas ke? Tak. Lebih-lebih lagi sebut tentang nafsu ni. Mana pernah puas? Hari ni makan, besok makan lagi. Lusa makan lagi. Kita makan sampai mati. Mana pernah puas? Tapi Allah boleh beri kita sampai kita rasa cukup. Ya Allah, cukup. Dah banyak sangat ni. Cukup. Sampai tahap macam tu. So, itu jawapan pada soalan pertama. Soalan kedua. Istighfar adalah salah satu bentuk taubat. Istighfar adalah salah satu bentuk taubat. Apa maksud istighfar? Kita mohon pada Allah agar pertama ampunkan dosa kita. Istighfar juga bermaksud tutup dosa dan kesalahan kita. Tutup aib. Tutup aib. So, bila kita buat salah dan kita mengaku buat salah, itu tandanya kita bersedia untuk membetulkan keadaan. Okay? Itu tandanya kita bersedia untuk membetulkan keadaan. Membetulkan keadaan ini dalam bahasa Arab disebut taubat. Membetulkan keadaan itu disebut taubat. Taubat ni apa? Kita kembali nak ikut jalan Tuhan. Kita tadi dah buat salah. Kita nak betulkan balik. Itu namanya taubat. Kita nak ikut balik jalan yang Tuhan nak. So, antara perkara yang perlu dibuat untuk proses taubat. Taubat ni proses. Dalam proses taubat tu ada istighfar. Ada perkataan daripada kita mohon ampun. Ada azam daripada kita tak nak ulang balik. Ada pula keinginan sungguh-sungguh untuk perbaiki keadaan. Itu proses taubat tu. Di dalamnya ada istighfar. Begitu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Banyak ilmu Ustaz bagi. Dua soalan. Ada lagi yang nak bertanya ke? Tak ada. Senyap je. Kalau tak ada lagi, bolehlah kita tutuplah. Ustaz dah tutuplah tadi kan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Tak keluar dah. Okey, saya end the meeting ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih, Kak Selamat Nur. malam. Mohon maaf. Sama. Terima kasih. Good night everybody. Good night everybody. Nak cakap Jerman pun boleh Rosimah. Apa dia? Nak cakap Jerman pun boleh, Guten Nacht. Minggu depan hari Jumaat kan? Tak. Dia kata hari Jumaat ada apa pula. Rasa minggu depan hari Khamis jugalah kot. Dia tak perasan dia punya timetable yang hari Jumaat dia dah ada komitmen minggu depan.
Okay, Betul? Okey. So better lah kalau hari Khamis sentiasa dan senang nak susun timetable kan. Okey. Selamat malam semua.